Cinta masuk melalui perut. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Muhammad Sabu berkata nilai jualan khas Syawal Madani yang bermula 15 April di 38 lokasi bagi outlet pemasaran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama seluruh negara telah berjaya mencecah 4.5 juta ringgit. Melihat kepada perkembangan positif yang dicatatkan hanya dalam tempoh 3 hari, kita akan teruskan program sebegini pada perayaan utama lain seperti Aidiladha, Deepavali dan juga Christmas. Pada masa yang sama, sasaran untuk mencapai 13 juta ringgit nilai jualan juga mampu direalisasikan dalam tempoh 2 hari lagi, iaitu menjelang Syawal, kata Muhammad. Seramai 1,462 usahawan terlibat dalam program ini sekaligus meroboh Istana Fitnah yang dibina oleh bekas Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan II, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh semasa berucap di Majlis Ihya Ramadan. Pimpinan Kerajaan Negeri bersama anak Kelantan di perantauan yang bertempat di Bangga Convention Centre, Bandar Baru Bangi baru-baru ini. Dalam ucapannya, Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS menuduh kerajaan hari ini mengabaikan usahawan Melayu. Kalau kita baca belanjawan negara yang tebal itu, kita dapati yang diagih kepada orang miskin, majoriti orang Melayu. Peniaga-peniaga kecil dan sederhana, siapa dia? Orang Melayu. Peruntukan daripada kerajaan berbilion-bilion ringgit ini ditujukan kepada syarikat-syarikat yang besar. Dakwa Nik Muhammad Zawawi yang juga ahli Parlimen Pasir Putih. Mustahil Nik Muhammad Zawawi tidak maklum kerja keras yang dijalankan oleh Muhammad Sabu. Tetapi biasalah, lebih baik berpura-pura buta daripada melihat kejayaan musuh yang dia sendiri tidak mampu lakukan. Jualan Agromadani adalah projek rintis hasil inisiatif daripada pihak KPKM menerusi Fama. Projek ini berkonsepkan jualan pada harga berpatutan dan dapat membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat. Saya nampak sambutan daripada rakyat begitu menggalakkan, terutama sekali ayam yang dijual di sini cukup murah. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas yang membekalkan ayam pada jualan Agromadani kali ini. Ini adalah salah satu cara pihak kementerian mengurangkan bebanan golongan B40 dan M40 di sepanjang Ramadan dan sebagai persiapan awal menyambut Syawal nanti, tegas Muhammad yang juga Presiden Amanah. Ketika Muhammad bekerja keras mencari makan bukan untuk dirinya tetapi untuk rakyat jelata. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang pula tidak melepaskan peluang untuk menulis 2 rencana yang diterbitkan Harakat Daily bertajuk Islam Boleh Menyatukan Melayu pada 14 April lalu dan Politik Cari Makan Mahukan Jawatan yang bertarikh 18 April, iaitu semalam. Kedua-dua rencana menyentuh soal perut. Dalam rencana pertama, beliau berkata pembentukan bangsa Melayu daripada semua rumpunnya bersama pengisian Islam dalam diri, jasad, roh dan akal lebih penting daripada isi perut sahaja. Boleh difahami betapa Islam itu menjadi keperluan utama dengan betul apabila seseorang itu berakal sihat, bukannya bermula dengan rahmat harga barangan isi perut dan keperluan jasad dengan kemudahan yang murah dibeli di kedai dan juga pasar, katanya. Dalam rencana kedua, beliau menempelak mereka yang mengaku bekerja tanpa mengambil gaji atau allowance sebagai pembohong. Maka para khalifah dan raja Islam yang memerintah negara menetapkan peruntukan keuangan bagi keperluan dirinya dan semua petugasnya untuk memberikan nafkah yang cukup. Maka cakap-cakap bekerja dan bertugas tanpa apa-apa peruntukan hanya cakap bohong, ujarnya. Satu dunia tahu Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim bekerja sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan tanpa mengambil upah dan allowance. Apakah Abdul Hadi dalam bulan Ramadan ini menuduh Anwar bercakap bohong? Kita tidak tahu apa dalam hati perut Abdul Hadi ini. Tetapi bekerja tanpa gaji dan allowance jauh lebih mulia berbanding mengambil gaji dan allowance tanpa bekerja, atau lebih tepat disebut sebagai makan gaji buta. Seperti Duta Khas Perdana Menteri yang dilantik di hadapan takbiran Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahathir Mat Yassin dan disambung oleh bekas Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Cinta masuk melalui perut adalah pepatah yang berasal dari Jerman. Berdasarkan data dari Bank Dunia, negara Jerman adalah sebuah negara kaya dengan keluaran dalam negara kasar KDNK bernilai 4.26 trilion dolar Amerika, kira-kira 18.88 trilion ringgit pada tahun 2021. Jerman yang kalah teruk dalam Perang Dunia Kedua hari ini adalah negara keempat terkaya di dunia, di mana kedudukan Malaysia yang hanya menjana GDP 373 bilion dolar Amerika pada tahun yang sama, iaitu kira-kira 1.65 trilion ringgit. Malangnya pemimpin pembangkang asyik bercakaran tentang soal strategi bagaimana menangani masalah kos sara hidup tanpa memberi input bagaimana untuk memperbaikinya.
Ketahuilah, kita sudah jauh ditinggalkan oleh jiran kita Indonesia yang berjaya mendapat kedudukan ke-16 di dunia dengan nilai KDNK 1.186 trilion dolar Amerika, kira-kira 5.257 trilion ringgit. Untuk rekod, Malaysia dan Indonesia sama-sama dijajah oleh kuasa barat dan sama-sama diduduki oleh Jepun dalam Perang Dunia Kedua. Justru, pemimpin parti fikirlah jangan asyik memperlekeh usaha pihak lain hanya kerana fikrah politik yang berbeza. Tak ketahuan punca. Bukan kita tidak perlu mengutamakan pengisian rohani, tetapi mampukah kita berhadapan dengan strategi ekonomi kuasa sebesar itu kalau perut terus berkeroncong kebuluran? Lagipun bukankah model Malaysia Madani itu sudah menjawab tentang pendekatan pengisian rohani yang seimbang dengan keperluan jasad masyarakat di negara ini? Ingat, rakyat sentiasa memerhati